السبيل اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من أجلنا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا Istilah terjemah Al-Quran Al-Karim. Jadi dalam menterjemahkan Al-Quran, dalam menafsirkan Al-Quran, mengikut pengajian daurah kita ni yang disusun oleh Syekhul Tafsir Maulana Husain Ali Al-Wani. Jadi untuk memudahkan pentafsiran Al-Quran, ada 16 istilah. Ada 16 istilah. Mana kita tengok dalam Quran, kalau kita boleh memahami 16 ni, mudahlah bagi kita untuk mengetahui kedudukan surah serta ayat dalam Al-Quran untuk ditafsirkan. Dan dia menyusun istilah ini setelah dia buat kajian lebih daripada 50 kitab tafsir, jenis muktabar yang ada di atas dunia ini, daripada berbagai-bagai bahasa selain daripada bahasa Arab yang mewakili kebanyakan tafsir, tapi juga dia telah membaca tafsir dalam bahasa Parsi, tafsir dalam bahasa Urdu dan lain-lain. Jadi daripada hasil kaji selidik dia daripada tafsir Al-Quran yang banyak tu, dia buat rumusan dan kupasan. Sesungguhnya untuk mentafsir Al-Quran ni kita perlu memahami beberapa belas istilah. Dia kumpul menjadi 16 istilah. Mana kalau kita faham 16 ni mudah untuk kita terjemah dan tafsir ke ayat Quran. Lepas tu jadi boleh buat daurah tu, kerana telah dipermudahkan dengan ajar kepada kita istilah. Jadi ada 16 istilah yang harus dipahami bagi menterjemahkan Al-Quran. Bukan setiap surah itu terdapat ke semua istilah 16. Bukan gitu. Ada 2 istilah, ada 3 istilah, atau bukan ada dalam surah. Cuma wajib bagi setiap surah tu mengandungi salah satu daripada 16. Macam surah pendek tu adalah 1-2 istilah yang digunakan pakai. Kalau surah panjang tu boleh jadi ada belakang. Jadi sekurang-kurangnya ada istilah yang pertama. Istilah yang pertama tu boleh jadi ada semua sekali lah, sebab dia merupakan intipati ayat. Itu istilah pertama ni dakwah surah dia panggil. Maksud asal bagi surah itu memang kena ada pertama. Lain-lain pada tu boleh jadi ada 2, boleh jadi ada 3. Kita sendiri pun tidak pernah kaji surah mana, banyak mana ada istilah dia. Kita pernah suruh pelajar susun je surah ni ada berapa istilah, dia susun. Jadi pelajar pada daurah pertama 2008 ini dia susun dah. Kita telah bagi dia maknanya istilah ni tentu ada dalam surah-surah yang kita nak baca.
Oleh itu kefahaman pelajar bergantung kepada sejauh mana kefahaman mereka tentang istilah-istilah. Jadi kalau kita faham istilah ni, mudahlah dia memahami Al-Quran. Maka wajib bagi setiap pelajar menghafal serta memahaminya. Hafal dia dan fahamkan dia dengan cara muzakarah. Cuma kelemahan kita sendirilah. Hingga ke hari ini tak mampu lagi kita nak hadiahkan kitab yang telah ada tulis istilah. Hingga ke hari ini kita tak mampu lagi nak hadiahkan setiap orang itu berbekalkan dengan tafsir yang kita telah tulis istilah-istilah dalam Quran. Jadi buat masa ni masing-masing kena tulis sendiri. Masa ni masing-masing tulis. Adik kita ni ikhtiar juga nak buat, nak susun comel supaya bila mari mengaji daurah ni, Quran ni kita sedia seperti mana kita belajar dengan guru. Kita nak baca, kita baca Quran, kita baca tu. Jadi telah ditobik, telah ditulis dah. Benar-benar. Jadi memberi bantuan banyak kepada kita masa nak belajar esok. Tapi buat masa ni kita tak mampu lagi lah. Nak buat bentuk yang cantik. Cuma istilah ni pun kita tulis dengan tergesa-gesa dah ni. Daripada panjang kita buat pendek. Buat masa sangat sibuk, tak ada nak tulis. Oleh kerana tu kita pelajar ni kena usaha lebih lah. Muzakarah banyak sikit. Lepas tu cuba ajar Quran. Sebab kita kali ni alhamdulillah tidak sampai kita mengaji dulu. Kali ni dibantu oleh banyak alat-alat yang boleh membantu kita dengar. Kalau kita nak baca, kita dengar belah-belah. Jadi mudah lah. Dulu masa kita dulu payahlah, tak ada benda ni. Dan masa guru kita belajar dulu, Masya Allah, tahun pertama mari kena tulis istilah dulu. Belajar istilah semua sekali tahun pertama. Tahun depan baru dengan ditafsir. Ustaz kita satu orang, Dr. Muhammad Usman Bakti, PhD dalam agama Islam. Dia ada masa saya mengaji dalam tafsir tahun 1970-an dulu. Saya pergi tahun pertama ditulis lah istilah-istilah. Di buku istilah dalam tafsir, dalam Quran hak bawa istilah. Ada ujung baca istilah hidup sini, istilah hidup sini. Jadi tahun tulis masuk ke istilah-istilah dalam Quran. Kalau nak gina dah satu bulan. Hak mana orang tulis dah tahun lepas tu dia boleh gina dah. Jadi tahun lepas baru boleh gina dah Quran setelah dimasuk ke istilah. Sehingga apabila ada mesej photostat, barulah ada yang masuk tu pergi Allah Quran. Zaman kita, zaman Quran photostat, mana istilah kalau tulis dalam juga, maka dia Allah masuk. Tapi dia bagi dia. Jadi sepatutnya dalam bahasa Melayu ada juga lah. Dan kita pun dalam proses nak keluarkan juga untuk kemudahan. Sebab kita tahu di kalangan kita ni dia boleh mengajar di kampung, boleh mengajar kampung. Jadi dengan ada kitab yang sudah ada istilah itu, sangat memberi bantuan dan sokongan untuk kemudahan dia. Jadi bahawa asal ni kita termasuk dalam golongan yang sangat kena susah payah sikit. Maka wajib setiap pelajar menghafal serta memahaminya istilah-istilah. Jadi istilah 16 tu rekahnya, tajuknya beginilah. Istilah pertama, dakwah atau maksud bagi surah. Istilah pertama, dakwah atau maksud bagi surah. Lepas tu ada pecahan dia panggil tanwir dakwah. Tanwir dakwah, penjelasan lebih bagi dakwah. Ini pecahan dia. Jadi istilah paling penting sekali lah dakwah surah, maksud surah, perkara pokok, perkara paling penting bagi surah. Jadi 114 surah ni sekurang-kurangnya
dia ada satu dakwah, satu maksud penting, satu hendak pada hamba. Satu maksud penting. Walaupun tiap ayat Quran tu semua penting maka, tapi daripada semua ayat ni dalam surah tu hak penting sekali. Nibu, induk, dia panggil dakwah. Dalam istilah kita panggil dakwah. Ataupun bahasa Melayu kita panggil maksud. Maksud Arab juga, tapi kita terus melayukan. Jadi maksud besar bagi surah, maksud penting bagi surah. Itu istilah pertama. Istilah kedua, dalil atau bukti. Dalil dan bukti ini untuk dakwah itu. Untuk dakwah tu dia ada dalil, dia ada bukti. Sedangkan semua ayat Quran dalil lah kau. Mana-mana ayat dalil lah kau. Dalil hujah untuk kita. Tapi nisbah daripada pengajian tafsir, di mana ada dakwah dia ada dalil. Bukan dalil. Allah dakwah maksud dia nak supaya hamba tahu gini, dalilnya begini. Dan dalil ni akan datang susulan daripada dakwah yang telah disebut. Bila kita kata ini dakwah bagi surah ni, lepas tu dalilnya ialah sekian-sekian ayat. Jadi apabila ada dakwah, tentu sekali ada dalil. Dalil bagi dakwah itu. Itu istilah. Yang ketiga, takhwif ukhrawi. Yang keempat, takhwif duniawi. Yang kelima, tabsyir ukhrawi. Yang keenam, tabsyir duniawi. Yang ketujuh, syikayah atau syakwa. Yang ke-8, zajrun. Yang ke-9, tasliyah atau tasalli. Yang ke-10, umur muslihah. Yang ke-11, umur munazzimah. Yang ke-12, idmaj. Yang ke-13, idkhal ilahi. Yang ke-14, i'adah. Yang ke-15, fatmul qalbi. Yang terakhir, yang ke-16, rabtul qalbi. Jadi Quran 30 juz Luqman ni, Luqman 16 ni. Jadi apabila kita belajar ayat ni, ayat Islam mana ni masuk, kita boleh tahu. Jadi kita tak akan hurai lebih pada maksud dia diturunkan. Ini rumusan daripada kajian dia, kajian Maulana ni. Setelah dia telah Ustaz kita kata, setelah dia telah 50 buah kitab Mu'tabar. Kitab Mu'tabar ni sebutir-butir kadang-kadang belah-belah jilid. Kitab Mu'tabar, Tafsir Tabari kan, Masya Allah, kita boleh tengok, baca tak ada habis. Qurtubi pun salah kau. Dekat-dekat dengan setengah depa lah kitab. Sutir-sutir. Satu-satu nama tu setengah depa kitab. Jilid-jilid banyak, 14 jilid. Kalau saya takkan takik baru juga, berapa ke 20 jilid. Sosok kitab. Jadi 50 buah kitab. Daripada kajian dia, pembacaan dia, maka tubik dia belah usul kadar. Dia takkan lalu. Mana sungguh dia Allah pilih dia jadi sungguh. Jadi daripada itulah dia mula ajar orang ramai tentang Al-Quran untuk kemudahan memahami Al-Quran. Jadi lepas tu kita dengar pula keterangan dia. Istilah pertama dia panggil dakwah atau maksud bagi surah. Kita mau kata maksud asal surah itu diturunkan. Sebab apabila kita tahu optis sekali hal lain-lain itu kedua adalah. Jadi kita bila kita hurai sesuatu perkara dalam surah, mana-mana surah, kita takkan lagi pada perkara penting dalam surah. Pergi ke mana-mana huraian kita, tapi kena kembali pada maksud asalnya. Dia panggil dakwah. Ini apabila kita nak tafsir Quran, kita cek surah ni, surah apa ni, dakwah dia, apa dia? Dakwah dia, maksud asalnya. Maka segala huraian dalam tu kita kena bawa kepada maksud asalnya. Mafhum bagi dakwah, apa yang boleh difahami, apa itu maksud dakwah surah atau maksud surah ialah dakwah ialah suatu perkara yang sangat penting bagi surah tersebut, iaitu suatu perkara yang mesti diketahui terlebih dahulu sebelum perkara-perkara lain. Jadi bandingnya dakwah surah dengan ayat-ayat lain itu, dakwah surah
Iaitu ayat yang memberi makna dakwah surah seumpama biji bagi sekolah pokok. Akar dia, batang dia, dahan dia, daun dia, buah dia, bunga dia tu semua butir-butir tu lah. Jadi banding dia, nak banding dakwah surah ni seperti butir. Daripada butir tu jadi batang, daripada butir tu jadi dahan, daripada butir jadi daun, ranting, bunga, buah. Tapi lepas pada butir tu jadi belakang sebuah pokok. Jadi butir tu asalnya. Dan butir itulah kalau kita kira dalam pengajian tafsir ni, dia dakwah bagi surah. Lain-lain tu boleh jadi batang, boleh jadi dahan, boleh jadi ranting, boleh jadi daun, boleh jadi bunga, boleh jadi buah. Itu suatu bandingnya lah, nak kita faham. Jadi kesemuanya ada hubungan dengan biji dan mempunyai kesan daripada biji. Lagi, dakwah surah juga boleh kita kata dengan panggilan lain, tajuk perbahasan, tajuk kajian. Kalau kita nak mengkaji tentang kehendak Allah daripada surah, buat tajuk situ. Daripada surah ni, hak penting sekali tu hendak ayat pada hamba dia, kemudian itulah kaji tengok. Jumpa dulu biar jumpa ayat memberi makna surah, yang memberi makna dakwah surah. Dan jumpa tu tak apa. Jadi mudah. Jadi ayat-ayat lain, ayat selain pada dakwah adalah sebagai bukti dan sebagai dalil. So, ataupun ayat-ayat lain itu sebagai pelengkap bagi dakwah. Pelengkap. Hak ayat sebenarnya dakwah dia, hak lain pelengkap bagi dakwah. Jadi dakwah atau maksud surah ada 3 jenis. Ni dakwah surah ni. Dia 3 jenis, tiga makna. Kita kena cari mana-mana surah ni, dakwah dia tak akan lari pada 3 ni. Tauhid, risalah, akhirat. Tauhid, risalah, akhirat. Kadang-kadang Allah Ta'ala nak beritahu tentang keesaan dia, tentang dia yang Maha Esa. Itu dakwah. Kadang-kadang Allah Ta'ala nak beritahu tentang kedudukan Nabi yang diutus sebagai Rasul. Boleh jadi dia sebagai dakwah. Kadang-kadang Allah Ta'ala nak beritahu tentang akhirat, penjelasan tentang akhirat sebagai dakwah. Jadi dia tak akan lari dakwah dan maksud penting bagi surah ni daripada 3 perkara: tauhid, risalah, akhirat. Cuma dalam 3 ni 80% dakwah surahnya tauhid lah. Satu hadis. Maksud bagi surah tu nak beritahu satu hadis, mewakili 80%, 80% dakwah surah ni tentang tauhid. Lebih kuat tu, lebih kuat. Lepas tu 20% lagi tentang risalah dan tentang akhirat. Cuma ketiga-tiga jenis dakwah tadi dibahagikan kepada mafhum sebaliknya. Jadi apabila kita tengok dakwah surah ni tauhid, jadi kita kena faham mafhum dia. Mafhum sebalik bagi tauhid dia panggil syirik. Sebab kalau mana satu orang itu tidak faham syirik, maka dia tidak kejap tauhid. Itu ada ayat. Kalau kita boleh sabit ke Allah tu ada, Allah Maha Esa, tapi kita syirik tak tahu mana, tidak faham tauhid. Tidak faham. Sebab kalau lah kita tauhid pada Allah tapi syirik buat juga, kerana tak ada tauhid kita. Oleh kerana itu mafhum sebalik kita kena faham. Sebab itulah dalam tauhid ni Allah ajar kita nafi syirik dulu, la ilaha dulu, barulah illallah. Kalau kita tak boleh nafi syirik, maka illallah tak jadi, dia bagi tak jadi sambik. Sebab tu kita tengok ramai orang Islam ngatik tapi syirik dia buat, memang tak ada apa benda. Sebab dia tak erti cara Tuhan ajar dia. Jadi Allah Ta'ala ajar la ilaha. Ilaha tu gaul dia kita kena nafi buat, barulah illallah, barulah tak sabit Allah yang Maha Esa. Tapi kalau ilah kita tak buat maksud, tak buat semua, jadi illallah tak jadi. Kita tidak sah pengiktirafan Allah Maha Esa itu tidak sah, kerana ada lagi benda yang kita tak tahu, kita pakai juga. Jadi tauhid tidak akan terbentuk apabila syirik tidak sempurna nafi.
Maka kalau orang duk mengucap kalimah tauhid pun, kalau syirik duk ada, dia bukan ahli tauhid, dia ahli syirik. Dia tidak ahli tauhid pas mati, sebab dia tidak tolak juga syirik. Jadi tidak ada arti tauhid kalau syirik duk jaga. Jadi tauhid adalah penafian seluruh syirik, barulah sabit tauhid pada Allah. Jadi dengan belajar Al-Quran ni, kita akan belajar daripada Allah semua benar Tuhan Allah tu kena tolak habis. Kalau ada duduk surah tu, kalau ada duduk surah ni, barulah sabit Allah Maha Esa. Kalau tak tolak habis, maka kita tidak dikirakan tauhid, kita dikira syirik lagi. Lepas dalam akidah tauhid, kita nafi syirik, baru isbat tauhid. La ilaha, nafi syirik, illallah, barulah sabitnya tauhid. Jadi apabila kita kata tauhid, kita kena belajar lawan dia, iaitu nafi syirik. Dan nafi syirik ini dalam Quran banyak sebut. Dalam kitab-kitab manusia tulis ada sebut mana. Boleh jadi ulama dahulu berpada dengan apa yang disebut oleh Allah Ta'ala berkali-kali itu, maka tak perlu diulangkan tulisan itu dalam kitab dia. Boleh jadilah. Jadi oleh kerana itu, kalau kitab Usuluddin, dalam kitab Usuluddin, tak kira jenis sifat 20 ke, sifat 8 ke, Maturidi ke, Syari ke, dalam nafi syirik ini dia tak tulis banyak, dia tulis halang anda. Sebab itulah orang kalau ngaji kitab tu banyak syirik dia tak boleh nafi, kerana dia tak tahu. Sebab sekadar kitab tu dia tak tulis. Boleh jadi ulama dahulu berpada dengan hak ngaji Quran ni telah Tuhan telah berkali-kali tolak dah, tak perlu diulangkan. Lepas tu hamba Allah ni ya Quran tak mengaji dulu, dia ngaji kitab tauhid tu saja, banyak syirik dia tak terima. Jadi banyak masalah berlaku dalam masyarakat kita kalau mengaji tetap Usuluddin yang ditulis oleh orang tanpa Quran. Oleh kerana kalau kita tanya dia, ni orang tak erti. Jadi ulama dahulu dia waktu pergi luar tauhid Usuluddin ni, kerana dia tahu orang ni sebelum ngaji Usuluddin Quran tak habis 30 juzuk dah 40 hari, lepas tu duduk ngaji dalam tahun 10 tahun tu orang mahir Quran dah. Tu bagi ulama dahulu boleh jadi gitulah. Kita ni Quran tak ada start gambar tu benar, dia duduk ngaji tu tak habis dah. Maka banyak perkara lah akan kita tak erti. Benda diberitahu oleh Allah berkali-kali dalam Quran, hak sepatutnya jelas, dah kita tak ngaji Quran, maka banyak perkara akan berlaku kekurangan. Oleh kerana itu, tak heranlah kalau orang ngaji sifat 20, Maturidi, Asy'ari, syirik, tak tahu satu. Boleh lagi, sebab tak ada sebut kita. Sebab pengarang itu berpandang dengan Quran. Dah ngaji dah Quran, boleh tu sebut acak-acak dengan Quran, sebut acak doa dah. Jadi orang itu ngaji kitab tu saja, jadi masalah. Jadi masalah. Tapi apabila kita mengaji Quran sekaligus habis dan berkali kali dengan mahir, maka kita ngajilah sifat 20, kita ngajilah Maturidi, maka lebih mahal je lah. Tak ada masalah lah, lebih kukuh lagi. Oleh kerana itu dalam perkara ni, kelebihan kita mengaji Quran ni, mafhum syirik yang Allah mengulangkan berkali-kali, tak ada kitab selain pada Quran ni yang kecek hak syirik lebih daripada Quran. Tuhan tak semua syirik ni dah diulang berkali-kali. Oh, dalam kitab lain tak ada banyak, sikit-sikit ada boleh. Tapi dalam kitab dia syirik. Kalau pun dia tolak tu. Hak ni kalau ada juh ke mana pun neraka tak tubik. Hak ni kalau ada pun lagu mana hebat jasa dunia pun tak akan tubik lena. Sebab syirik, Tuhan kata. Sebab aku tak sah sekali. Jadi berkali-kali Tuhan ulang dalam Quran. Tapi kitab-kitab lain pada Quran, orang manusia ditulis, dia tidak sebanyak tu. Dan kita beranggapan boleh jadi ulama dahulu telah faham. Dia kata dah kita ni apabila nak ngaji kitab-kitab lain, nak tak sibuk habis Quran dulu. Jadi habis Quran dulu, sekali dua kali habis, lepas tu ngaji kitab gabung Bekor, Usuluddin. Jadi orang zaman dulu dia pasang gitu. Orang kita lah ni dah start dengan Quran, jadi ada masalah. Oleh kerana itu, apabila kita kata mafhum tauhid, kita kena tahu juga mafhum syirik. Sebab dalam Quran sebut benda ni, iaitu lawan bagi tauhid. Jadi tujuannya kita tahu syirik ni nak Tuhan suruh kita tolak lah. Gapo Tuhan kata lagu ni syirik Allah, ini syirik Allah, ini syirik Allah. Setiap hal Tuhan sebut dalam Quran itu tolak. Barulah sabit Allah saja. Kalau ada lagi hak tak tolak, walaupun dia kira tidak tahu, walaupun dia mengaku tauhid, ahli Tuhan itu tak. Sebab tak sumpah dengan Quran dia.
Ahli kita tu kita tak ajar dah mengaku. Tapi ahli Tuhan tu lalu tak suka Al-Quran dia memang kata tak. Sebab aku ajar hamba aku agama atau kenal aku dengan kitab aku sendiri. Kalau lalu pada kitab aku kamu kata betul pun memang tak betul. Jadi dengan cara, dengan makna lain, kalau kita belajar Al-Quran, kita akan dapati setiap tempat dalam Quran ni. Nah, kalau dia surah kan, adalah sesuatu yang Allah Ta'ala akan beritahu tentang tauhid dan penafian dan penolakan syirik. Jadi supaya hamba dia jelas mengobar tak nampak dalam hati ni, dia jadi jelas dengan sebab belajar Al-Quran. Jadi tauhid merupakan dakwah surah, dan mafhum sebalik bagi tauhid itu syirik juga. Kita kena belajar supaya dakwah surah itu jadi utuh dan sempurna. Dakwah surah kedua, risalah, kerasulan tentang Nabi kita. Tuhan kita tak apa. Kita hanya tahu kedak Tuhan daripada Nabi kita, daripada Quran. Tuhan nak gitu, Tuhan nak gini daripada wahyu Quran ni. Sebab Tuhan sendiri kita tak apa. Jadi kedak Tuhan tu Nabi jurai. Allah pilih di kalangan manusia ramai tu, orang paling jujur sekali, orang paling molek sekali, orang paling jujur sekali untuk dipilih sebagai Nabi dia, untuk memberitahu kepada hamba-hamba yang lain tentang kehendak Allah yang diperturunkan kepada Nabi itu wahyu. Dan hak sempurna segala-gala wahyu sebagai penutup adalah Al-Quran. Maka Nabi lah jom ajar kita. Jadi kalau hal Nabi kita tak tahu, macam mana kita terima Quran? Sebab di mana dia yang kita tahu? Ngaji Jibril kita tak nampak. Jadi hal Nabi dan Rasul ini suatu perkara penting bagi kita semua daripada Allah Ta'ala, supaya kenal siapa dia Nabi Muhammad. Dan segala ajaran yang disampaikan dan segala tunjuk ajar, perbuatan, kelakuan, baik dari segi amal ibadat, baik dari segi adab, kena tiru, kena ikut. Sebab dia merupakan pilihan Tuhan sebagai model dan contoh untuk hamba-hamba yang lain selamat. Pak kita kata kita ni tak tengok Nabi pun tak apa. Quran dan sunnah sudah ada. Tak. Quran dan sunnah sudah ada. Walaupun Nabi tak ada, tapi kita pun dah cukup untuk kita memahami dan mengenali. Oleh kerana itu, kerasulan ni kita kena belajar dan kita kena faham bahawasanya dia perkara penting bagi Al-Quran nak ajar kita. Cuma lawan bagi risalah ialah bid'ah. Perkara yang tidak diajar oleh Nabi, perkara yang tidak diajar oleh Nabi dan perkara yang tidak diamal oleh sahabat Nabi yang mengaji dengan Nabi, maka dia dikira bid'ah. Jadi bukan agama. Tak boleh daripada amalan tu nak malu, tak boleh daripada amalan tu nak redha daripada Tuhan, tak boleh. Jadi pahaman kita ni ialah apabila kita terima Nabi sebagai Rasul Allah, maka tak boleh kita faham nak orang biasa pun Nabi juga. Ya, kalau dia kata pun jadi agama juga, tak boleh. Kalau kita kata boleh, maka kita tidak percayai Nabi Muhammad Nabi akhir, maka banyak Nabi atas kepala kita benar. Tidak seperti ajaran Quran. Ajaran Quran nak Nabi Muhammad sahaja Nabi. Jangan orang tu pun jadi Nabi, yang ini jadi Nabi. Kita pun jadi Nabi kadang-kadang. Sebab kita rekod sendiri. Hal ni pun kita buat kerana nak pahala juga ni. Jadi berbagai-bagai Nabi akan berlaku apabila tidak faham tentang Nabi Muhammad SAW. Jadi Quran ajar, wahai hamba, kalau mu nak masuk syurga jumpa Allah Ta'ala supaya diredai oleh Allah Ta'ala, mu kena faham bahawasanya Nabi seorang akhir zaman sebagai penutup segala Nabi, itu Nabi Muhammad SAW. Dia adalah Nabi terbaik, Nabi paling afdal, manusia yang paling hebat di sisi Allah Ta'ala. Dia saja kena ikut. Jadi cara dia, ajaran dia, segala-gala tu daripada dia lah dikira agama. Kalau bukan daripada dia, bukan agama. Maka lawan bagi risalah ni dia panggil bid'ah. Perkara-perkara yang bukan agama Islam. Tapi kadang-kadang masyarakat kita ni, dia tak boleh dengar. Sebab jahil ni, dia tak boleh dengar bid'ah. Sebab sebab dia tu buat bid'ah. Kalau dia tak buat, dia tak Allah. Sebab dia buat dah, tak boleh tegak dah. Ini masalah. Jadi bila dia tu buat dah bid'ah, kalau kita kata salah, manusia tidak bersedia dengar oleh kata salah, walaupun salah. Dia tak sedia dengar. Dia kalau boleh-boleh kan, tak sudah ayat salah, sudah lah, kita boleh terima salah. Jadi oleh kerana masyarakat kita ni, oleh kerana jahil dia tidak erti, maka banyak perkara-perkara dia buat atas rasa serta baik. Takkanlah dia buat benda tak baik, dia tutup baik kan. Jadi apabila orang hak mengaji berayak ke dia kata tak ada ni,
Tak ada sumber yang sahih langsung ni. Kita pun ngaji juga. Lepas tu kalau dia mau kata ada tunjuk Pak kita pun tak boleh tunjuk. Kalau tak boleh tunjuk beda. Kita tak boleh dengar kata kita. Lalu mari nak malu. Itu biasalah tu. Oleh kerana itu untuk menghadapi perkara ini dalam masyarakat, ia telah dikepung dan telah ditewasi oleh suasana dan cara dan budaya bid'ah ni. Jadi satu perkara besar bagi kita untuk menghadapi mereka. Jadi cara dia paling mudah, ajak mengaji sudahlah. Ajak mengaji. Sebab dia tak mengaji luar tu. Nah, yang ngaji lebih sikit, tak habis. Apabila ngaji sikit lagi tak habis, jadi. Sebab kita pun belum ni pun buat bid'ah ni. Masa kita tak ngaji habis. Supaya pada mode buat, kita tak marah pun, kita tak lari pun, kena tu biasa kita buat juga tu. Kadang-kadang banyak kita. Tapi masa tu, masa kita tak ngaji, kita buat ikut-ikut. Maka bila kita ngaji akan rasa cara yang sempurna. Maka kita cari dalil habis licin tak ada juga. Maka kita berhak tinggal. Sebab takut Tuhan murka. Kita bukan apa, kerana tak ada dalil langsung lah. Kalau tu buat juga, mana kita ni reti betul lah Tuhan. Jadi kita tinggal tak rasa kita reti ya. Kalau dia mau kata ada dalil, lagi kita tak apa, kita sanggup tolak semula. Tapi oleh kerana sampai kali ini tak boleh tunjuk lagi dalil dan bukti bahawasanya dia daripada wahyu, daripada ajaran Nabi, maka lagu tu tak ada. Jadi dia pergi buat apa? Kalau nak masuk syurga kan, kena akhirat lah. Oleh kerana itu tajuk Rasul ni penting tu. Allah Ta'ala turunkan Quran dan ayat kata Rasul ni adalah Rasul seorang ni je. Kalau nak jadi agama pun daripada dia je. Kalau siapa-siapa kata jadi agama daripada orang lain, mana kamu tak percaya pada Rasulullah? Dia percaya banyak Rasul. Orang yang engkar kerasulan Nabi kufur. Dengan sebab dia percaya Nabi lain ada lagi. Oleh kerana itu dalam perkara kerasulan ini dia ada tajuk besar, dan ini juga dakwah Quran. Risalah. Dan lawan pada risalahnya beda. Jadi tajuk yang kedua ni, tajuk sangat-sangat perkara ni sangat memberi kesan yang sangat cepat. Masyarakat kita ni tolong. Kesan sangat cepat masyarakat kita ni tolong. Sebab jiwa mana-mana orang pun tak bersedia untuk ditegur. Jiwa dia bukan wali sangat, bukan warok sangat, biasa sangat. Jadi bila biasa sangat, tak bersedia untuk ditegur ni. Jadi dalam perkara ni kita kena ambil keputusan dengan cara ajak belajar. Jadi kalau menanggap kau tekeh, benda kita faham, orang kita ngaji, dia orang tak boleh jawab. Dia gelap je kalau Wahabi. Dia tak boleh jawab, dia gelap. Kalau dia boleh jawab, tak ada masalah. Kau ni dia tak boleh jawab. Kita kata tolong cari nanti, kita bayar RM1,000. Kalau jumpa, free boleh ni. Dia cari. Kalau tak jumpa, buka internet, tanya orang tu, tanya orang ni, tanya habis orang. Kita boleh bayar RM1,000. Kita tak bayar duit. Tapi kita nak demo tunjuk dalil. Biar tak dalil dalam pengajian ni, biar betul. Senyap, apa kali ni. Jadi, alah betul tak ada. Jadi kalau tekil lagi tu benda kita ngaji. Tapi kita bukan nak suruh orang kalah, kita benda. Itu bukan maksud agama Islam. Kalau nak suruh orang kalah kita benda, ia jadi benda lain. Oleh kerana itu, ustaz kita kata, buatlah orang lain yang tak mengaji. Ni macam budak kecil kan. Budak kecil tu, kadang-kadang dia pegang tangan dia untuk pisah. Engkau putih sinar balik-balik tu, dia pegang tangan dia pisah. Lebih bagi pisah cukur. Oh, pisah cukur sangat bahaya kan. Lepas tu kita nak ambil, kita walaupun rebut, dia pun dia bukan kemah kemih. Kembali kemih tu dia darah dah. Budak kecil kan, dia tak ngaji ke belakang. Akal dia pendek nah. Dia kira dia tengok sinar comel kilat tu kan, dia kira dia tu siapa-siapa nak rebut tak boleh. Tebing rebut, tebing dia bukan kemah. Dia pakai pisah cukur ke kemah, ke mana kira darah dia dah. Jadi ustaz kita kata, cara paling baik, tak sedut rebut lah, tak sedut tekik lah. Tunjuk walimah sudah dia. Walimah, walimah dengan dia, golek dengan dia. Dia tu tak perlu kata apa. Dia kira tinggal tunggu pisah dia ambil walimah. Nyumbang sedap, nak comel lagi warna. Dan itulah cara terbaik untuk mengatasi keadaan yang berlaku pada masyarakat kita yang sama-sama Islam. Jadi ajak mengaji lah paling baik sekali. Beritahu kelebihan belajar.
Daripada jahil jadi tahu ni comel. Daripada bodoh jadi cerdik ni bagus. Jadi kita tu beritahu belajar agama kita sendiri. Belajar kita Allah, kalau kita sayang, kalau kita nak. Jadi apabila kita beritahu kelebihan-kelebihan belajar, maka daripada belajar tu segala-gala penyelesaian. Mula-mula ya belajar Quran, lepas tu dia belajar hadis, dia belajar sunnah, lepas tu segala-gala kalau kita nak baiki, kalau kita nak murid dia tu jadi hilang habis. Ini cara kita lah. Cara kita tidak guna kata mengata, sebab tidak ada penyelesaian sampai ke bila-bila. Jadi oleh kerana itu tajuk yang kedua ini, risalah ni yang kita akan baca melalui Al-Quran merupakan tajuk besar juga, dakwah surah. Dan daripada itulah bila kita belajar betapa Allah nak daripada setiap hamba memahami siapa itu Rasul dan bagaimana pegangnya kita sebagai orang umat terhadap Rasul. Dan yang ketiga, akhirat. Akhirat bagai tak nampak, tapi bagai sebenar, bagai selama-lama. Kalau tidak tahu akhirat, jadi persiapkan manusia tak akan buat. Lebih-lebih lagi orang tak percaya akhirat. Orang tak percaya akhirat ni, apa beza dua amal? Sebab banyak yang amal kan, mungkin untuk dunia. Walaupun kesan dunia ada, tapi semua macam akhirat maka. Jadi kalau akhirat tak ada dalam minda, dalam kepercayaan, dalam pegangnya, jadi amalan kan kalau buat apa pun ikut, oleh kata dia bebas ikut hawa nafsu dia tu. Dia nak percaya lagu mana, kata tu ada, bagi tak ada, kalau nak gitu, nak gini, dia bebas kerana dia tak apa akhirat. Jadi kehidupan apabila tidak didorong oleh suasana akhirat, maka manusia tu tak ubah seperti binatang, bakal lebih teruk lagi, lebih kacau lagi, lebih bunuh lagi. Oleh kerana itu perkara besar dalam Al-Quran, ajar hamba dia memahami akhirat dan mempercayai akhirat dengan diberi penjelasan secara detail dan sempurna tentang akhirat, walaupun tak pernah nampak lagi dalam kepala manusia di segi mata dia, tapi hati dia boleh percaya, dia boleh terima. Jadi akhirat tu Allah tak beritahu. Tapi lawan akhirat dunia, lawan akhirat dunia, paduk lama dunia lah. Jadi selama mana kita tidak boleh menolak dengan makna ketepikan kepentingan bila bertemu dengan akhirat, bermakna kita tidak faham akhirat. Dia bila bertemu di antara akhirat dengan dunia, kalau tak bertemu tak apa lagi. Bila bertemu, masa bertemu itulah kita dituntut oleh Allah Ta'ala utamakan yang kekal berbandingkan yang sementara. Kalau tak boleh nak tolak yang sementara, maka akhirat yang kekal kita tidak percaya mana. Dan inilah yang berlaku dalam masyarakat yang jahil agama, yang jahil Al-Quran. Bertemu dengan antara dunia dengan akhirat, bertemu, maka dia tak boleh utama ke akhirat langsung, kerana dia tak nampak akhirat. Sebab tak ada dalam pengajian dia tentang akhirat, tak ada orang wayak ke dia, tak ada dia mengaji sendiri. Pak orang wayak dia pun orang pun lah kadang juga, dia tak boleh sikit juga bang wayak lah kadang. Jadi hak banyak sungguhnya Quran boleh jadi 1/4 Quran ni akhirat. Jadi apabila dia mula belajar Al-Quran dan tajuk-tajuk dalam surah-surah itu memberitahu tentang akhirat, maka dia nampak sendiri. Sebab Quran ni mukjizat, tak perlu kita hurah banyak-banyak. Allah Ta'ala ayat dalam Quran dia tu, hati dia tu nampak dia. Adik kita ayat kot spekar ni tak ada apa benar. Quran hak sendiri ayat dalam wahyu Tuhan bagi mukjizat itulah yang membuka hati seorang. Dia nampak. Jadi katalah apabila orang itu belajar Quran sendiri, maka Quran lah akan buka hati dia, walaupun akhirat tu dia tak nampak, tapi hati dia boleh terima dan boleh berubah kehidupan dia. Maka bila bertembung perkara dunia dengan akhirat, dia boleh ketepikan dunia sementara untuk akhirat yang kekal. Bukan mana tinggal. Sebab selama mana kita duduk atas dunia, kita tak tinggal dunia, tapi kita ketepikan sementara untuk menyempurnakan tuntutan akhirat yang kekal. Jadi daripada ayat-ayat yang dakwah dia akhirat, tujuannya nak supaya duduk dalam hati hamba bila ngaji Quran, akhirat bila bertemu dengan dunia, ketepikan sementara dunia, utamakan akhirat. Itu maksudnya. Jadi apabila ketiga-tiga dakwah yang ada dalam Quran ni, yang diatur oleh Allah Ta'ala dalam Quran ni, kita boleh memahami, maka mudahlah kita memahami apa saja kehendak-kehendak Allah yang lain. Sebab ini hak sekali. Ini hak sekali. Dengan begitu pun lebih daripada 2/3 Al-Quran mengandungi dakwah serta maksud yang menjurus kepada tauhid. Lebih kepada 2/3.
Dia 3 kan tadi, tauhid, risalah, akhirat. Tapi 2/3 lebih tauhid. 2/3 lebih tauhid. Ini oleh kerana kesilapan pada akidah tidak mudah dikesan melalui penglihatan dan pendengaran. Akidah dan kepercayaan ni benar hak nak tengok hak ni, benar hak nak dengar hak ni. Kalau siapa-siapa silap akidah, tak ada siapa boleh tengok. Tuan dia sendiri saja boleh bagi. Sebab nak tengok hak ni, nak dengar apa tak ni. Sebab akidah menetap bunyi. Dia benar tak apa. Boleh faham tak akidah? Kepercayaan pegangnya dalam beg. Kadang-kadang satu orang tu rakyat, dia pelawak boleh jadi. Saya akidah ahli sunnah wal jamaah, saya begini, dia ada syiah orang boleh ada. Tak tahu. Sebab bagi rakyat sebuah boleh, bohong boleh. Jadi hak sebenar dalam penganggih hati, hak kita nak dengar tadi, hak kita nak nampak tadi, jadi nak baiki nak tegur lagu mana dia? Ya kalau dia semaya, gerak 3 kali lebih, kita tahu tak sah semaya demo ni kan, lebih dari 3 kali, tak sepatutnya ni batal semaya. Sebab dia gerak, kita nampak. Kadang-kadang dia dalam semaya yang dibaca tak betul, batal semaya demo, kadang baca tak betul. Sebab kita dengar akidah, pegangnya, fahamnya, benar tak lah. Kalau tu dia sendiri tak mengaji Quran, supaya Quran suluh dalam hati dia, tak siapa tahu dia bunuh, benar. Oleh kerana itu 2/3 Quran ni membicarakan tentang keesaan, tentang ketauhidan, tentang Allah Ta'ala yang tidak nampak, supaya tak ada manusia ni keliru tentang Allah. Masing-masing periksa dirilah dalam fahaman dan akidah dia setelah belajar Al-Quran, dan Quran yang akan suluh, mukjizat Quran yang akan suluh, sehingga tidak ada lagi perkara silap dan salah tentang ketuhanan. Oleh kerana itu 2/3 Quran ni tentang tauhid. Jadi kita fikir kalau kita ngaji Quran lagu mana, siapa nak fikir? Allah. Oleh kerana itu kita yang ngaji Quran, cara tak ada cara lain lah, untuk supaya anak kita betul-betul akidah, kita ajar Quran. Supaya isteri kita betul akidah, kita ajar Quran. Dia mau kena faham diri lah, kata dengar Quran ni kan, lagu mana faham dia mau Quran ni dulu, kita je ayat tak? Kalau kita ada kuasa, maka Nabi ada kuasa. Nabi bini dia tak sikut, tak boleh buat apa. Bini dia tak sikut, tak boleh buat apa. Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi benar, tak boleh buat apa. Sebab hak benar ni, hak dalam ni, hak dalam kena ubah diri. Kita je ayat tak? Jadi kalau tak ayat langsung, tak lagu mana, tak tahu. Jadi penting tuan-tuan yang mulia, Quran ni, kan Quran kan ni. Cuma kita masalah ni sayang dah, sayang dah, tapi tidak faham sempurna. Jadi insyaAllah keberkatan pengajian daurah ni, dianggap-anggap kita boleh memahami satu persatu Al-Quran. Tujuannya nak suci kita dulu, suluh hati kita dulu. Lepas tu kita nampak hak betul, kita baikilah. Lepas tu kita cuba usaha bacakan juga Quran ni kepada yang lain. Jadi kerana akidah adalah suatu perkara yang tersembunyi dalam hati. Oleh itu bagi menjelaskan tentangnya, Allah Subhanahu Wa Taala telah menurunkan Al-Quran yang wahyu secara langsung bagi tujuan pemahaman tentang akidah tauhid dan pegangan hamba dia manusia. Lebih-lebih lagi tentang zat dan sifat serta af'al Allah Ta'ala yang payah kalau kita tahu ayat diri. Termasuk juga perkara-perkara akhirat yang mana semua ini daripada jenis perkara lain yang tak boleh tengok dengan mata, tak boleh dengar dengan telinga. Adapun tentang cara melaksanakan hukum, sama ada hukum jenis ibadat atau hukum jenis adat. Jenis ibadat ni di antara hamba dan Allah, jenis adat ni di antara hamba dan hamba Allah yang lain. Maka wahyu secara tidak langsung, iaitu hadis Nawawi, diturunkan melalui Nabi SAW. Jadi lebih daripada 2/3 hadis Nabi membicarakan tentang amalan dan perbuatan manusia yang tepat, yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kalau kita mengaji hadis, kita mengaji mengenai perbuatan sempurna. Kalau kita mengaji Quran, kita mengaji segi pegangan sempurna. Oleh kerana dua perkara ni tak boleh diasing, berpisah tiada, kena ada dua. Muzakarah dulu sikit, kita sambung sikit bagi kita pun semaya Syah. Muzakarah sikit dulu. Kita muzakarah lagi ya. Kalau lagi dia lagi itu nampak gila-gila.
Perkara seterusnya mafhum tanwir dakwah. Ini tambahan bagi dakwah itu. Tanwir dakwah itu suatu penjelasan tambahan tentang dakwah. Cuma beza dia dengan dakwahnya. Dakwah itu disebut jelas-jelas tauhid, disebut jelas-jelas akhirat ataupun rasul. Tapi tanwir dakwah dia berbentuk soal jawab. No ayat akhirat juga, tapi bentuk soal jawab. No ayat tauhid juga, tapi bentuk soal jawab. Dengan sebab soal jawab tu kita panggil tanwir dakwah, penjelasan tambahan dakwah. Jadi setengah-setengah keadaan dalam surah tu dia ada tanwir dakwah, bukan semua. Sebagai dia tambahan. Setengah-setengah tu adalah kita akan jumpa dalam ngaji tafsir. Karena bila ngaji situ jumpa tempat tu kena buka semula risalah, tengok sini. Lalu kita dengar jadi ada lalu dalam kepala kita. Benar, kalau baca diri pun boleh faham ni. Kita ada Allah, kita mengaji gini. Ada kitab, kena dengar juga. Kalau baca diri boleh faham. Jadi ianya berbentuk soalan dan jawapan. Biasanya sebahagian mafhum dakwah sebenarnya telah diakui oleh pihak lawan. Dalam Quran ni sebahagian perkara Allah nak ayat tu tapi Mekah tu timur dah. Macam Allah ada. Tak perlu ayat orang Mekah percaya. Allah wujud ni bukan perkara yang tidak ada dalam faham orang Mekah. Begitu juga Allah berkuasa. Orang Mekah percaya. Allah mencipta langit bumi. Orang Mekah percaya. Ia tak benar tu. Tapi ada wakil untuk Allah tu, orang Mekah percaya lagu tu. Ni tak ada. Jadi kalau kita duduk syarafannya dia Allah Maha Mencipta tu, dia kata, tengok aku tak nak buat. Ni buat aku. Tak kira aku sebodoh tu. Tak tahu Allah Maha Mencipta. Aku bukan kata tak faham. Allah Ta'ala Maha Berkuasa, Allah Maha Mencipta. Aku faham orang kafir Mekah kata. Cuma apa Muhammad tu kata, nak doa kena ada wakil. Tak boleh ada wakil. Bapa tak boleh ada wakil. Bapa tak boleh ada perantara. Sedangkan kita guna perantara ni untuk jadi cepat faham doa. Ni kita tak suka. Jadi dalam perkara sebahagian perkara tentang Allah ni musyrikin Mekah dia terima dah. Tapi sebahagian yang lain mereka masih lagi tidak terima, maka diberi penjelasan. Hak tak terima lagi ni kena terima juga. Ini Allah Ta'ala tangan kita nak berdoa dia tidak perlu ada wakil, tidak perlu ada perantaraan, tidak perlu tawassul, tak perlu gapo. Allah Ta'ala nak terus kepada Allah Ta'ala. Jadi oleh kerana itu kamu orang Mekah, Allah ada mu terima dah. Allah Maha Berkuasa mu terima juga. Allah Mencipta mu terima juga. Hak ni pun Allah Ta'ala sahaja, tak perlu perantara mu kena terima. Jangan ada kata Nabi ni mengada-ngada dah. Ini daripada aku ni. Maka berbentuk sebahagian diterima dah, ada lagi tak terima lagi, maka diadakan dakwah beserta tanwir dakwah. Dia setengah-setengah tempat dalam Quran dia ada begitu. Dia tak banyak tempat ni. Tempat gini tak banyak. Tapi ada lah. Oleh kerana itu kita masuk dalam bahagian penjelasan tentang dakwah juga lah. Jadi biasanya sebagai mafhum dakwah, yang tauhid contohnya, sebenarnya telah diakui oleh pihak lawan yang musyrikin Mekah. Cuma tinggal sebahagian yang lain yang perlu diberi penjelasan lebih. Dan penjelasan itu pula dengan berbentuk soalan dan jawapan. Soal mereka supaya mereka jawab. Maka dengan ini pihak lawan tiada lagi peluang untuk menolak dakwah tersebut, sama ada secara terang-terangan maupun secara terang. Maka perkara soal jawab ini dinamakan tanwir dakwah. Ini penyinaran dakwah. Habis bagian dakwah. Patut dalil. Sebab apabila sebut kata dakwah, kena pisah cari dalil lah pula. Sebab tak ada dakwah mari saja-saja begitu dalil ada. Oleh kerana itu istilah kedua dalil. Dalil ialah suatu bukti yang dikemukakan bagi mensabitkan dakwah. Suatu bukti yang dikemukakan oleh Allah Ta'ala bagi mensabitkan dakwah sebelumnya. Mana bila Allah kata dakwah lagu ni, kena faham hak ni,
Oktav kali ini apa? Sebab dalilnya begini. Ayat seterusnya tu tak dalil dengan cara-cara. Biasanya Allah Ta'ala mendatangkan berbagai-bagai dalil di dalam kitabnya bagi tujuan mensabitkan dakwah atau maksud yang penting tersebut. Dan biasanya juga di mana saja ada dakwah, di situ ada dalil. Itu kan dalil. Dan kebiasaannya dalil akan datang menyusuli dakwah. Kalau dakwah dulu lagi, lepas tu dalil akan pulang. Oleh itu, sejauh mana kefahaman seseorang yang belajar Quran ini tentang dalil yang diberikan, maka sekadar itulah kekuatan pegangan seorang yang belajar Quran itu terhadap dakwah, terhadap karakter. Jadi pemahaman dalil secara mendalam adalah amat penting. Jadi pakai nak faham apa dalil, tapi dalil banyak jenis. Kita dah ingat Quran ni dalil dah, tapi bagi Quran ni ada dalil-dalil pun dalil. Jadi apabila kita mengaji bahagian dalil ni, ni kali tamu kita dengar jadi suruh pelik lah. Kali tamu dengar pula jadi dalil banyak pula. Sebab kali tamu dengar. Jadi dalil terbahagi kepada 3 jenis. Dalam Quran ni dia ada 3 jenis. Dalil bagi mensabitkan dakwah itu 3 jenis. Dalil akli, dalil naqli, dalil wahyi. Lagu mana dipanggil dalil akli, lagu mana dipanggil dalil naqli, dan dalil wahyi ada penjelasan. Jadi 3 dalil. Jadi setiap dalil itu dia ada pecahan apa dia pula. Dalil tinggi itu dia ada 3 jenis. So jenis dalil ni dia ada pecahan dia pula. Dia pengelah sosok Nawi jadi dalam Quran ni, walau kita baca terjemah, kadang-kadang dalam satu terjemah tu 2-3 dalil. Bila dia pengelah ni, kita pun baca Quran semula, maka kita akan berasa betapa hebatnya Allah. Untuk ayat mana hamba dia, biar faham dia pengelah sosok untuk kita tak mengaji. Jadi dalil akli, dalil naqli, dalil wahyi. Dalil akli pula, pecahan pertama tu terbagi pada 3 jenis. Dalil akli, salah satu dia ada 3 dalil. Lepas tu dalil akli sendiri ada 3 jenis dalil akli. Pertama dalil akli anfusi, yang kedua dalil akli afaqi, yang ketiga dalil akli iktirafi. Anfusi mari pada ayat Quran, afaqi kita tengok. Istilah kita ambil ni pun daripada Quran juga sebut ni. Jadi mudah nak ingat. Allah Ta'ala sebut dalam Quran anfusi afaqi. Jadi dalil akli anfusi apa dia? Akli afaqi apa dia? Akli iktirafi apa dia? Kita baca sah-sah. Pertama, mafhum dalil akli ni secara umum. Dalil akli sendiri itu dulu kita faham. Akli itu gambar dia. Lepas tu akli anfusi, akli afaqi itu lepas tu lah kita kira mula. Hak mula-mula tu dalil akli. Apa dia? Berbandingan dalil wahyi, berbandingan dalil naqli. Jadi beza di antara dalil akli dengan dalil naqli dengan dalil wahyi. Dia kena ada beza tu. Tidak nama lain-lain, makna serupa dah. Nama lain-lain dah, maka makna pun lain-lain. Jadi dalil akli di segi dia tu akli, bukan naqli. Ialah jenis dalil yang dapat diterima oleh setiap yang berakal, yang tidak gila. Orang apabila tidak gila, berakal, apabila tu hawaiyak ni akal dia boleh terima. Lainlah kalau dia gila, itu tak ada apa lah. Tapi kalau dia tidak gila, dia berakal, maka dalil ni orang berakal boleh terima. Minta dia ngaji Al-Quran, tak kira apa dia betul mana bahasa apa dia kecek sekalipun, kalau dia berakal, apabila kita baca Al-Quran ni ke dia boleh terima. Sebab dia kata apa? Boleh diterima oleh setiap yang berakal, atau boleh diterima oleh setiap yang memiliki naluri fitrah. Satu istilah itu, naluri fitrah. Lepas tu yang merupakan itu kita patut. Pasal dah sebuah tu.
iaitu setiap yang memiliki naluri fitrah. Lepas ada dia tu yang merupakan tu patung. Gati dia fitrah sebenarnya suatu perkara. Gati dia fitrah sebenarnya satu perkara yang Allah Ta'ala kurniakan kepada manusia secara sama rata. Ini fitrah Allah wifri semua orang. Tak kira dia lahir dengan keadaan dia dalam keluarga kafir ke, keluarga syirik ke. Setiap orang apabila dia dilahirkan, Allah wifri fitrah dia sama rata dalam keluarga Islam atau dalam keluarga kafir. Ini pembetulan ni naluri fitrah, sebab ia istilah. Maka kita kena wayak pula. Fitrah sebenarnya suatu perkara yang Allah Ta'ala kurniakan kepada manusia secara sama rata, tak kira dia daripada keluarga Islam atau kafir apabila dia dilahirkan. Oleh katalah Quran ni bila kita pergi surah ke dia, kalau dia tidak dikuncang oleh orang lain, dia boleh terima Quran. Tapi tak ada Allah manusia ni bila duduk dalam keluarga kafir, suasana kafir merosakkan akidah dan juga fitrah dia, pergaulan dia, nafsu dia sendiri, terperangkap dengan nafsu dia sendiri ataupun sekeliling kelalaian dia. Kalau tidak diganggu oleh nafsu dia, tidak diganggu oleh sekeliling kelalaian dia, kita semua Quran, dia jadi Islam. Sebab masa dia beranak tu benda ni ada dah, duk nyala tu nak tangkap Quran, nak ambil Quran, tapi dipunahkan oleh nafsu dia sendiri atau dipunahkan oleh sekeliling kelalaian dia daripada mak ayah dia, hak ajar semua tak kum gagal. Kalau tidak, dia boleh tinggal. Sama kata, bukan kata fitrah ni mak Islam lah, jadi anak orang kafir lah, tak ada fitrah lah. Dah, secara sama rata. Sebab tu kita ngaji Quran ni, kita boleh suruh Quran benda orang lain, bincang dengan dia, kita boleh suruh. Tapi jarak kita kena faham diri Quran. Kalau kita duk gagal, duk rayak juga tak Allah. Jadi kalau kita faham sungguh, kita boleh pergi suruh kepada dia. Kalau dia ada fitrah dia tak guna mana lagi, dia akan ambil Quran dan pegang, dia jadi Islam. Oleh itu, sekiranya manusia tidak dikuasai oleh hawa nafsu jahat, kalau dia duduk lepas keluarga kafir kan, makan benda haram pun. Kalau dia tidak dikuasai oleh hawa nafsu jahat atau suasana yang buruk yang merosakkan, nescaya akal dan fitrah yang sedia ada itu dapat memahami dan menerima tuntutan dalil Al-Quran. Bila kita baca dalil Quran dia, contohnya anak orang kafir, orang Islam bego, dia tak pernah. Tiba-tiba orang Islam bego dia, betul orang Islam pun ajar agama Islam, jadi sebab fitrah dia boleh. Orang Islam pun kalau orang kafir bego, paling pasal gitu lah. Muka Melayu betul, tapi orang lain bego, orang bangsa lain pun, dan dia agama lain pun. Tiba-tiba kita noyak, kita ada orang Islam ni, Allah yang Maha Esa gini-gini, kita tak wakar. Apa? Dia telah dicemari oleh nafsu dan sekeliling kelangan hak pera dia. Lepas tu nak boleh mula boleh, kita pergi semua Quran ajak-ajak, boleh jadi dia boleh berubah. Oleh kerana itu, kalau sekiranya dia tidak dirosakkan oleh hawa nafsu jahat dia atau suasana yang buruk daripada pergaulan dan didikan keluarga dia, nescaya akal dan fitrah yang sedia ada itu, mereka dapat memahami setiap tuntutan dalil daripada Al-Quran. Boleh faham? Lepas dia faham, seterusnya penerimaan dalil tersebut dan akan membawa kepada penerimaan dakwah. Jadi menerima tauhid, menerima akhirat, menerima Nabi Muhammad SAW. Sebab dalil kalau dia terima, maka dakwah tu dia terima. Dia kata aku Maha Esa, aku hantar Rasul Muhammad dan sempat kembali jumpa pada syurga akhirat. Jika orang boleh terima, maka jadi Islam. Jadi dia boleh menerima dakwah. Dengan kata lain, dalil itu didatangkan bagi tujuan mengajak seluruh manusia kepada penerimaan dakwah, iaitu tauhid di sana dan akhirat. Kita sambung pada sahabat.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min al-ula وضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه